Tak apa, tak apa. Dengar Umi kejap. Mak. Pokok. Okey, Fatimah baru bangun tidur. Lepas tu Fatimah cari Umi. Mari sini. Ni. Ustaz, tak ada ni. Subhanallah. Fatimah ni kalau bangun tidur je terus cari Umi. Ha. Ni. Lepas tu dia nanya-nanya dulu. Boleh dah budak-budak. Dia orang dia nak ambil barang dalam kereta. Oh, bye. Okey. Okey. Silat. Okey, sikit lagi. Ha, okey. Okey Fatimah. Okey. Okey, bye. Bagus Fatimah, kamu tidur je, bye. Okey. Fatimah nak teman Umi pagi ni, nak teman Umi. Sama-sama warna hitam ni. Umi belik-belik je Fatimah ni ya. Ni belik-belik, 3 kali belik. Tak apalah. So, selit sini. Umi pun tak erti pakaikan shawl ni. Tapi ni kan dapat percuma ni. Kalau beli apa? Kalau beli apa cuma kalau kita beli abaya dekat Mekah. Okey, Fatimah tengok situ. Okey. Okey. Jadi Fatimah teman Umi. Tutup mulut. Okey. Bangun tidur. Comel Fatimah, macam Umi. Okey, jom. Kita mula ya. Okey, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imran, bagi tahu Safwan juga. Safwan. Okey, alhamdulillah. Biasalah mak-mak kelang kabut sikit kalau hari Isnin ni. Dengan anak-anak hari pertama, hari Minggu nak pergi sekolah kan. Masing-masing ada pertandingan hafazan lah, pertandingan syarahan lah. Malam tadi hilang kucing lah, cari kucing sampai lewat malam. Hilang momo. Macam itulah ya, muslimin-muslimat kelang kabut ibu-ibu, terutamanya hari Isnin. Okey. Subhanallah. Kita mulakan ya dengan Al-Fatihah, 10 ayat awal, Al-Kahfi dan 10 ayat akhir, kemudian Asmaul Husna. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salihin. Ya Allah, peliharalah anak ini sebagaimana Allah memelihara hamba-Nya yang saleh. Doa juga, Sofwan. Tak dah. Ini tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma 'allimul hikmah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak ini ya Allah, Safwan dan semua anak-anak kami ya Allah, faqih dalam agama, mahir dalam menafsirkan Al-Quran ya Allah, memahami, menafsir dan mengamalkan Al-Quran ya Allah. Kurniakanlah kebijaksanaan ya Allah, yang zahir dan yang batin ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Jadikanlah anak ini ya Allah di kalangan hamba-Mu yang saleh. Peliharalah anak ini sebagaimana Allah memelihara hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Okey. Okey. Hai. Kadang-kadang sempat sebelum kuliah aku 7 tu sempat salam semua. Ada yang hari Isnin biasanya macam tu lah, kita slow-slow sikit. Ya Allah, kesiannya saya tak pakai sekaf ni. Okey. Okey, kita mula surah Al-Kahfi 10 ayat awal. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allah Akbar. Hana pakai tudung. Tengok Fatimah pakai tudung. Cari tudung dulu. Okey. Bismillah minasyaitan. Yang tu umur 4 tahun lebih. Ini umur 2 tahun lebih. Hana 4 tahun lebih. Yang ni 2 tahun lebih. Dua-dua pun tak adalah pakai tudung lagi kan. Sekali-sekala pakailah. Okey. Kita akan bacakan 10 ayat yang terakhir. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'radna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Okey. Jap. Fatimah bye-bye dulu. Senyum. Okey, dah. Okey, minum. Okey. Nanti. Okey, kita akan mula balik ayat ni, 10 ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم الله أكبر إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Seterusnya kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر القديم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كلما ذكرك الذاكرون
وغفل عن ذكره الغافلون. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dihormati, yang dikasihi, alhamdulillah kita telah sampai ke 9 Ramadan. Kita telah pun sampai ke 9 Ramadan. Hari ini merupakan hari ke-9 Ramadan. Allahu Akbar. Sudah tentu kita melaluinya dengan rasa syukur, dengan rasa seronok, rasa bahagia. Namun saya rasa sudah sampai ke 9 Ramadan ni, kita perlu merasai satu perasaan penyesalan. Penyesalan berkenaan dengan bagaimana 8 hari yang telah berlalu kita isi dengan tidak sebaiknya, dengan tidak terbaik. Pagi tadi saya hadir solat berjemaah di surau dalam taman ni. Sehabis sahaja habis solat berjemaah, solat subuh tu, imam pun terus mengambil kitab Fadail A'mal, kemudian membacakan bab bersusah payah mencari keberkatan bulan Ramadan dan berpenat-penat, berlelah-lelah mencari Lailatul Qadar. Jadi di situ saya merasakan terbitnya satu perasaan penyesalan apabila imam tersebut membacakan kisah-kisah bagaimana ulama yang terdahulu, ulama contohnya Imam Abu Hanifah, subhanallah, dikatakan hampir 40 tahun beliau solat subuh dengan wuduk solat isyak. Beliau solat subuh dengan wuduk solat isyak, dan ia berlarutan selama 40 tahun. Dan ia bukan hanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, kan mazhab Hanafi kan, tetapi ia juga imam-imam dan juga para ramai orang-orang soleh. Bila bulan Ramadan ni, mereka solat subuh tu dengan wuduk solat isyak. Maksudnya selepas solat isyak mereka langsung tidak tidur. Kerana itu pada 3 malam berturut-turut mereka boleh khatam Al-Quran. 3 malam berturut-turut mereka boleh khatam. Dan mereka tidur waktu bila? Muslimin muslimat, mereka tidur pada waktu siang. Waktu siang pun sekejap. Bukan macam kita lah, mungkin kalau tak tidur malam kita qada siang tu lama. Tapi tidur siang pun sekejap. Kerana mereka sentiasa bekerja keras, berpenat lelah, melalui keperitan untuk demi satu kebahagiaan dan kemanisan yang tidak ada taranya jika dibandingkan dengan keperitan tu. Subhanallah, kerana berkejar mencari-cari malam Lailatul Qadar, lalu pada setiap malam Ramadan begitulah mereka tidak mahu tidur. Kerana boleh jadi Lailatul Qadar itu boleh berlaku pada mana-mana malam di bulan Ramadan, bukan hanya malam-malam ganjil. Sebab itu orang yang paling selamat, orang yang paling tidak terlepas daripada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin, yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-Qadr, malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang penuh dengan limpahan keberkatan yang Allah berikan. Subhanallah, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, muslimin muslimat, orang yang tidak terlepas daripada malam ini adalah mereka yang pada setiap malam Ramadan mereka menghidupkannya dengan sesungguh-sungguhnya, dengan berpenat lelah, dengan bersusah-susah payah, dengan keperitan. Sebab itu muslimin muslimat, cinta dengan pengorbanan dan keperitan tidak boleh terpisah. Siapa mencintai sesuatu, dia mesti menempuh keperitan, mesti perit. Tidak, jika kita mencintai anak, kita perlu menempuh peritnya kita mendidik anak yang kita cintai. Itulah tanda kita betul-betul mencintai anak. Jika benar kita mencintai suami kerana Allah, maka bersedia menghadapi keperitan, pengorbanan, perjuangan untuk bersama-sama mengekalkan kebahagiaan, ketenangan sampai ke syurga. Mesti itulah jalannya. Subhanallah, jika benar kita mencintai Allah,
maka kita akan mengenempikan keinginan dan kecintaan hati kita terhadap dunia, terhadap fashion, terhadap ingin kelihatan cantik, tapi Allah tidak suka dengan cara itu, maka kita tinggalkan. Kita perit bila kita nak istiqamah baca Quran, istiqamah nak target satu hari satu juzuk, mesti ada pengorbanan dan keperitan yang perlu dilalui. Subhanallah, masa kita belajar dulu, bila kita nak dapat skor dalam peperiksaan, kita lalui keperitan kerana ada cinta untuk dapat keputusan yang terbaik, keputusan yang cemerlang. Ada rasa cinta untuk hadiahkan hasil daripada pelajaran kita kepada orang yang kita cinta, iaitu ibu ayah kita. Maka mesti cinta yang sejati ni perlukan pengorbanan. Jadi begitulah para ulama terdahulu begitu mencintai Ramadan dan mencintai malam Lailatul Qadar. Pada setiap malam mereka tidak tidur daripada Isya sampai subuh, sehingga mereka boleh solat subuh dengan wuduk solat Isya selama berpuluh-puluh tahun begitu. Subhanallah, mereka mengelakkan makanan yang boleh menyebabkan angin, kentut dan sebagainya. Mereka terus mengasingkan diri hasil dengan kerelaan hati isteri-isteri untuk tidak bersama. Mereka beriktikaf sepanjang malam di masjid. Mereka mengisi malam tanpa tidur dengan salat, dengan zikrullah, dengan Al-Quran, dengan selawat dan sebagainya. Sebab itu bila kita nak buat perbandingan dengan diri kita, terlalu jauh. Bahkan para alim ulama ni, muslimin muslimat, bila kita baca kisah-kisah mereka menghidupkan Ramadan dan malamnya, subhanallah, mereka masih lagi ketika sujud dan ketika berdoa, ya Allah, aku tidak layak untuk meminta syurga-Mu, ya Allah. Namun kasihanilah aku, selamatkanlah aku daripada api neraka-Mu. Begitulah. Masya Allah. Mereka ni tiga hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Maksudnya bulan Ramadan 10 kali khatam. Solat begitu banyak. Lidah, mata, telinga semua sudah tentu sangat terjaga. Tapi ketika berdoa dengan Allah tetap menyebutkan kalimah, ya Allah, sesungguhnya aku tidak layak meminta syurga-Mu. Malu nak minta syurga Allah dengan ibadah yang begitu banyak. Ya Allah, aku malu nak minta syurga-Mu, ya Allah. Tapi aku takutkan neraka-Mu. Peliharalah aku daripada neraka-Mu. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina. Ya, muslimin muslimat. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebab itu bila kita buat perbandingan, kita hadir majlis ilmu, kita dengar-dengar kisah-kisah mereka yang sangat luar biasa ni, sebenarnya perasaan yang kita perlu adalah penyesalan. Hari ini dah 9 Ramadan. Ada yang dah khatam Al-Quran, alhamdulillah. Ada dengan kita yang dah khatam. Ada yang hampir khatam dan ada yang sama dengan jumlah hari. Hari ini 9 hari bulan, hari ini 9 Ramadan, maka dia pun nak masuk juzuk yang ke-9. Kalau siapa yang mengikuti tilawah Al-Quran kita di page Ustazah Asma yang dipimpin oleh Ustaz-Ustaz di bawah kita, bersama dengan kita, hari ini dah masuk juzuk yang ke 9 kali 2, 18, 17 dan 18. Subhanallah, kita target 2 kali khatam lah bacaan secara berjemaah, dan kita akan buat 2 kali majlis khatam. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah itulah mukadimah kita. Cubalah sedaya upaya. Sebenarnya saya pasti, sebab saya menilai diri saya sendiri, memang agak sibuk, pagi sampai malam sibuk, tapi saya tak boleh menipu diri saya, apatah lagi nak menipu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat segala-galanya. Saya tak boleh nak kata tak ada masa untuk Al-Quran. Saya tak boleh kata yang saya letih, saya terlalu penat. Walaupun hakikatnya jadual tu memang padat pagi sampai malam. Saya juga masak untuk makanan berbuka puasa. Kadang 6:30 petang baru sempat masuk dapur, tapi sempatlah. Kadang tu orang dah azan, lauk masih lagi tengah dimasak. Tapi sempatlah makan. Masya Allah, sempat. Bukalah puasa dengan kurma dengan air dulu kan, lepas tu sambung masak. Masya Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang beli, kadang-kadang makan dekat masjid, dekat tempat yang disediakan. Tapi kalau ada peluang untuk masak, macam itulah. Masya Allah.
Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, memang sibuk, terkejar-kejar, penat dengan menguruskan 7 orang anak dan semua yang lain-lain. Namun saya tidak boleh menipu diri saya, apatah lagi kita nak menipu Allah, yang kita ni tak ada masa, terlalu penat dan sebagainya. Saya kira jika kita kurangkan masa di media sosial, kadang-kadang kita boleh terleka sampai 1 jam. Sebenarnya 1 jam yang kita terleka di media sosial tu, kita dah boleh habiskan Al-Quran 1 juzuk. Kalau 2 jam, maksudnya 2 juzuk. Jadi muslimin muslimat, sahabat-sahabat, anak-anak, insya-Allah masih ada peluang untuk kita perbaiki. Buktinya Allah masih hidupkan kita pada saat ini. Kita masih hidup, masih lagi bernyawa, masih ada daya. Ada yang menangis jumpa saya 2 hari lepas, dia suami isteri tak pandai ngaji Quran, tak boleh mengaji Quran. Dia kata, "Ustazah, suami saya cuba belajar sampai suami dia tutup kedai, berniaga motor, jual-jual motor. PKP sakit apa semua, hari tu dia datang hadiahkan motor pada kami, sebuah motor. Allahu Akbar. Lalu kami wakafkan semula motor tu kepada asnaf fakir miskin supaya bermanfaat lah. Jadi suami isteri ni Masya Allah, dia ada motor lagi, dia angkat lagi motor. Dia kata ni nak pergi hantar kepada Ustaz Wadi Anwar pula. Lepas tu dia kata ada berapa motor lagi, suami saya nak tutup terus kedai. Lepas tu nak fokus kepada mengaji, nak belajar. Subhanallah, Allah takdirkan setelah sekian lama, dah 2 bulan 3 bulan tak jumpa 2 hari yang lepas ketika berbuka puasa di satu madrasah. Allahu Akbar, jumpa balik. Isteri ni terus menangis. Allahu Akbar. Dia kata, "Ustazah, kami ni masa dulu first jumpa, memang luar biasa suami isteri ni." Allahu Akbar. Tergiang-giang asal kau mesej suami isteri orang akan menghampiri zina. Allahu Akbar. Masya Allah. Muslimin muslimat, nantilah kita kupas ya pasal menghampiri zina ni. Muslimin muslimat, sepasang suami isteri ni mula-mula jumpa kali pertama ada di Terengganu. Dia duduk di Nilai. Lepas tu masa tu saya buat perasmian di galeri di Terengganu. Mereka suami isteri bawa anak dalam 4 orang, tak silap saya, kecil-kecil lagi. Orang muda lagi ni, umur 32 macam tu. Ya Allah, pergi ke galeri Terengganu. Saya kata, "Puan daripada mana?" "Saya dari Nilai." "Encik dengan puan ni daripada Nilai memang kebetulan bercuti di Terengganu?" "Tak, memang datang nak jumpa Ustazah." Saya kata, "Jauhnya datang daripada Terengganu, daripada Nilai. Saya kan duduk Seremban je." Dia kata, "Betul Ustazah, tapi kami dah pergi banyak kali di galeri Seremban tak jumpa. Dan kami tak tahu bila Ustazah ada di galeri." Memang betul, saya jarang berada di galeri walaupun di Seremban, kadang sebulan sekali. Bila saya tahu Ustazah ada di galeri Terengganu, jadi kami nekat datang sini sebab tahu dah keluar jadual. Rupanya pasangan suami isteri nak hijrah. Kami lama terleka Ustazah dengan urusan, dengan bisnes maju, kan boleh hidup dengan selesa, kaya dan sebagainya. Ada kedai jual motor, bukan bengkel motor, jual motor. Lepas tu terus kami hadiahkan pada suami kurta dan sebagainya, isteri, anak-anak, Alhamdulillah. Lepas tu kali kedua pula jumpa, bila dia datang hadiahkan motor. Lepas tu dah tak jumpa. Subhanallah. Cabaran bagi orang yang hijrah ni. Dia kata, "Ustazah, suami saya pergi belajar. Dia jual, dia tutup kedai, kami ada simpanan dan itulah yang kami belanja sikit-sikit sampai sekarang. Belum tak kerja lagi. Suami saya kata dia nak belajar baca Quran sampai pandai dulu, barulah dia nak cari rezeki balik." Soalannya begitulah target mereka ni, suami isteri. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita tak tahu ya bagaimana latar belakang mereka ni yang tidak pandai baca Quran. Kita fikirkan generasi sekarang semua dah pandai lah sebab kat sekolah ada kan. Tapi masih ramai yang keciciran. Lepas tu dia kata, Ustazah, untuk pengetahuan Ustazah, isteri ni menangis-nangis. Suami saya macam dah berputus asa. Dia rasa Allah tak tolong dia. Dia usaha belajar tapi dia tetap tak faham. Dia tetap tak dapat tangkap. Tetap tak nampak macam mana nak boleh baca Quran. Sekarang dia dah berhenti dah. Dia rasa macam kenapa Allah tak tolong dia, mempermudahkan dia untuk belajar Al-Quran sehingga dia boleh baca Al-Quran. Sedangkan dia pergi kerat belajar. Subhanallah. Lepas tu isteri dia menangis-nangis, "Tolong Ustazah, saya risau tengok suami saya macam termenung duduk kat rumah tak tentu arah.
Dia pergi berusaha dalam berapa bulan ni, belajar setiap hari pergi belajar. Tapi dia macam tak nampak, macam dia tak boleh nak ni. Kenapa Allah tak tolong suami saya? Kenapa Allah tak tolong kami? Saya kan bila dengar tu, saya kata okey, hari ni mai jumpa saya. Inilah hari ni. Jadi sekejap lagi insya-Allah kami akan jumpa. Saya minta dia suami datang jumpa dekat ni. Sebab kita boleh nampak keikhlasan orang menangis-nangis. Saya kata inilah ujian untuk hijrah. Kadang-kadang Allah hijab, Allah bagi susah, Allah bagi sukar. Lepas tu dia kata, Ustazah, bila kami nak hijrah, hilang kawan-kawan. Bahkan adalah lagi ceritanya sangat menyedihkan. Saya kata sabar. Sebab Allah nak berikan kita kemanisan yang tidak akan kita rasa setelah jalan mujahadah dan istiqamah. Saya kata suami, puan kena istiqamah, tetap belajar. Dan insya-Allah yakin dan percaya Allah sentiasa bersama. Lagi-lagi orang nak hijrah, Allah sentiasa dalam kasih sayang, dalam pemerhatian, dalam perlindungannya. Subhanallah. Saya kata kalau tak, mungkin Allah tak izinkan kita jumpa kan? Saya tanya, macam mana kita boleh jumpa kat sini? Jumpa di satu madrasah yang tak pernah kami rancang. Bukan jumpa kat galeri saya ataupun jumpa dekat akademi ilmu ke. Tak, jumpa di tempat luar. Saya bertemu masa tu nak solat maghrib lah, depan buka puasa, nak solat maghrib bertembung tengah jalan. Saya kata macam-macam. Ya Ustazah, saya Alhamdulillah. Saya kata kalau takkan Allah temukan kita. Mesti ada sebab. Subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat jumpa nanti. Bolehlah beri kekuatan. Encik suami bila dengar pun dia kata insya-Allah kita cuba bawa keluarga ni betul-betul untuk hijrah. Muslimin muslimat, sebab itu kadang-kadang dalam proses hijrah, kalau kita tidak kuat untuk tempuh ujian dan cabarannya, kita kena ada seseorang kan, doa minta dengan Allah, berilah ya Allah seseorang yang boleh membantuku untuk hijrah, untuk istiqamah. Allahu Akbar. Kita kena ingat peristiwa hijrah Nabi yang begitu payah, yang begitu susah. Subhanallah, hijrah para sahabat semua. Bukan senang hijrah ni. Bukan kita rasa kalau berhijrah ni senanglah sebab sudah tentu Allah tolong. Nama pun kita berhijrah, takkan Allah tak nak tolong. Allah tolong dengan caranya. Sebab ada orang bila hijrahnya terlalu mudah, mudah juga dia kembali semula. Mudah je hijrah yang tak susah. Tapi bila payah hijrah yang kita lalui, maka dia seolahnya kita sedang dipaku, diketuk dengan paku yang begitu besar, paku yang begitu dalam. Sebab itu bila kita tengok paku kan, dia punya kalau paku tu kecil, maka kepala paku pun kecil. Bila lagi panjang paku, kepala paku makin besar. Cuba perhatikan paku yang panjang ni, kepala paku juga semakin besar dan semakin kukuh. Sebab itu bila kita nak hijrah, kita macam dipaku. Sakit kan kalau dipaku? Sakit. Kalau paku kecil, sekali pukul dah masuk. Tapi ni paku panjang, kena ketuk, tapi makin lama makin kukuh. Dan hasil daripada ujian demi ujian inilah insya-Allah istiqamah sampailah jannah. Maksudnya payah nak kembali ke semula kepada kehidupan lama yang lalai tu. Jadi subhanallah, satu lagi hijrah ni musuhnya terlalu ramai. Di kalangan jin yang kafir, di kalangan iblis, syaitan, di kalangan hawa nafsu dan di kalangan manusia yang membisikkan kejahatan. Musuhnya terlalu ramai untuk orang yang berhijrah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ni mampu semua berhijrah. Jadi muslimin muslimat, hari ini alhamdulillah kuliah Riyadhus Salihin kita masuk yang ke siri 132 dan kita masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-8. Bab yang ke-8 dan berkaitan sangat dengan tajuk yang kita bicarakan, yang kita mulakan mukadimah, iaitu bab hijrah dan istiqamah. Yang paling payah istiqamah. Hijrah tu ramai orang boleh pakai tudung, nak istiqamah mula-mula pakai elok kan, lama-lama dah macam-macam fashion. Lama-lama fashion nampak telinga, nampak subang. Nampaklah sikit. Jaranglah saya tengok yang nampak subang tak nampak aurat. Bila nampak subang, dia akan terselak sikit bahagian sini. Sini dah aurat dah ni muslimin muslimat. Ini dah di bahagian telinga ni, dia dah rahang ni, itu dah aurat. Macam-macam lah fashion para artis kita mulakan, para founder. Tapi saya risau tengok artis kita tahun ni. Tahun lepas saya nampak artis macam behave sikit, tapi artis-artis ni pada tahun ni sebab mungkinlah penangan PKP,
Dulu ramai artis berniaga tapi tak seramai sekarang. Tapi bila PKP, ramai betul lah, hampir semua. Sebab mereka daripada hasil PKP, mereka tahu mereka perlu cari pendapatan selain daripada berlakon, selain daripada menyanyi, selain daripada mengacara. Maksudnya mereka mula cari pendapatan lain. Jadi masing-masing semua pandai berniaga. Sebab itu saya update status malam bila saya tengok ada artis tu, dah ada anak. Artis ni dah ada anak. Yelah, bukan muda lagi, dah tua. Tapi menggayakan baju keluarannya sendiri, ketat gelemat, dan itu bukan sekali pertama, bukan satu-satunya artis lah. Dan kita faham lah, kadang-kadang Allahu Akbar, aset dada tu kan memang di macam-macam lah kan. Kita tahu macam-macam, boleh nak saiz macam mana, nak pakai baju dalam macam mana sampai naik, sampai nampak cantik, terletak dan sebagainya. Nak sebut pun malu tuan-puan sekalian. Tapi memang sengaja untuk ditunjuk-tunjukkan aset. Jadi hukum dia apa? Haram. Dan kita rasa sedih, malu, pilu tu sebab apa yang Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, terdapat dua golongan yang tidak pernah kamu lihat tetapi ia akan ada pada akhir zaman. Dua kelompok, Nabi kata belum ada lagi pada zaman Rasulullah, yang mana dua kelompok ini tidak akan cium bau syurga. Masuk syurga pun tak, cium pun tak. Maksudnya akan dicampakkan ke dalam neraka. Sahkan masuk syurga, cium bau pun tak boleh. Allah haramkan dia, golongan ini, untuk cium bau syurga. Bahkan nak masuk syurga jauh lagi, cium bau syurga pun Allah haramkan. Maksudnya akan dicampakkan ke dalam neraka. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, apa dia yang Nabi sebut? Salah satunya adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya Nabi tak sebut wanita ni bertelanjang, tak. Nabi kata memakai baju, berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya nampak semua bentuk badan, nampak. Allahu Akbar. Sebab itu kita ni bersungguh-sungguh menegur. Masya Allah, bukan sebab kita ni jamin syurga, bukan nerakakan orang. Sebab kita sayang, sebab sayang. Subhanallah. Dan bukan sayang pada orang tu saja, tapi sayang kepada generasi, sayang kepada anak-anak. Nanti kita akan tengok apa? Follower kepada artis ni, mana-mana artis, mana-mana founder yang jual ni kan, akan pakai pakaian yang sama. Nak ikut ni idola ni, nak support ni idola ni. Nampak dia pakai cantik juga. Baju Melayu sebenarnya, yang Melayu kita tradisional, memang baju kurung ni. Baju kurung adalah baju pakaian kita. Tapi cuba tengok baju kurung yang dipakai, yang tradisional kita macam mana. Semua loose, lurus, cantik kan, loose je, lurus. Itulah maksudnya budaya ataupun pakaian tradisional baju kurung Melayu kita. Itu yang sebenarnya. Tapi sekarang ni sebenarnya bukan fashion Melayu kita. Ketat daripada atas ni, bahagian pinggang, lepas tu pinggul, lepas tu kain pun ketat. Astaghfirullahalazim. Ini adalah pakaian apa, muslimin muslimat? Yahudi dan Nasara, Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristian. Ini pakaian barat, pakaian musuh-musuh agama Allah. Memang benarlah hadis Nabi SAW. Nabi kata akan sampai satu saat, satu zaman yang mana kamu akan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasara, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kan Nabi kata jika mereka masuk lubang biawak sekalipun, kamu akan masuk juga. Maksudnya mungkin tak ikut dari sudut agama, tapi ikut dari sudut cara hidup, cara berpakaian, cara makan, cara berhibur. Kamu akan ikut jejak langkah mereka. Kita dah ada hiburan Islam, tetapi datang hiburan barat, memang jadi gila, memang jadi tak waras. Itulah dia, samalah tu, tak waras, tak boleh nak berfikir dengan baik. Bayar tiket 2,000, bayar tiket 1,800, tak boleh nak fikir dengan waras. Allahu Akbar. Dengan ayat bukan duit,
Siapa-siapa duit sendiri. Semua duit, semua rezeki daripada Allah. Allah akan hitung. Sebab Allah yang beri. Allah akan hitung tentang rezeki yang telah aku berikan, apa yang kamu buat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Jadi insya-Allah kita akan masuk bab istiqamah. Hari ini adalah kuliah Jawahirul Sahih siri yang ke-132. Insya-Allah. Allahu Akbar. Bab istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya baca kitab ni ya, kitab Jawahirul Salihin kita. Fastaqim kama umirta, maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Artinya beristiqamahlah pada agama Rabbmu, mengamalkannya dan berdoa kepadanya. Istiqamah ialah sentiasa tetap pada jalan yang lurus. Umar radhiyallahu anhu berkata, istiqamah ialah engkau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dan tidak pergi ke sana kemari sebagaimana rubah, binatang rubah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim, Allah perintahkan, maka tetaplah, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di jalan yang benar. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, istiqamah ialah kamu tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah maksud istiqamah. Subhanallah. Sebab apa orang yang beristiqamah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu berita gembira dalam firman Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga 14. Muslimin muslimat, sama-sama kita perhatikan firman Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman. Muslimin muslimat, perhatikan firman Allah ini. Apakah kelebihan orang yang istiqamah? Apakah kelebihan orang yang istiqamah? Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan bahawa Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, pentadbir kami adalah Allah, apa yang kami buat adalah kerana Allah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka summastaqamu, lalu mereka istiqamah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak akan ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Kelebihan orang yang istiqamah yang pertama adalah Allah berikan kepada hati orang yang istiqamah ini tidak ada rasa kebimbangan, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa risau, dan mereka juga tidak bersedih hati. Bukan tak ada ujian, ujian datang. Tapi mereka ini orang yang Allah berikan hatinya kuat. Bila datang ujian, mereka tak terkesan dengan ujian. Hati mereka tidak bersedih dengan ujian. Mereka hanya bersedih perkara-perkara berkaitan akhirat. Mereka tidak bersedih dengan perkara berkaitan dunia. Mereka kehilangan harta dunia. Mereka terus istiqamah. Mereka tak susah hati, nanti Allah ganti. Nanti Allah ganti, subhanallah. Muslimin muslimat, pengalaman kami, Masya Allah, bila buat misi banjir, jumpa orang-orang yang luar biasa terlalu ramai. Mereka ini adalah mereka yang istiqamah dalam mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Pergi ziarah rumah yang totally lost, tak ada apa-apa, kosong sebab semua dibawa arus. Rumah pun separuh roboh. Rumah dekat dengan sungai, memang menjadi tempat laluan air sungai, sampai kosong semua, sofa-sofa apa, satu benda tak ada, licin. Lepas tu kita nampak kesan laluan air sungai yang deras tu. Maksud dia pun tunjuk ni, air ni Ustazah masuk kot pintu, masuk kot dinding dapur. Dinding dapur memang roboh terus. Dia pun lalu dan keluar melalui pintu sekian-sekian. Memang pecah, air masuk pecah, barang semua diangkut, semua keluar. Tak tahu dah Ustazah pergi mana semua. Saya pun terkejut tengok katil-katil semua hilang. Lepas tu kita kata macam mana, ya Allah beratnya ujian, macam mana nak hadapi ujian ni. Tak apa Ustazah, Allah kan ada. Semua ni pun daripada Allah. Semua daripada Allah. Kalau fikir-fikir balik,
Kita tak ada daya apa-apa Ustazah, semua daripada Allah. Allah boleh ambil, Allah boleh beri balik. Allah boleh beri, Allah boleh ambil, Allah boleh beri balik. Subhanallah, luar biasa muslimin muslimat. Sebab itu dalam Al-Quran ni Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhanku Allah. Pentadbir, Rabb juga mau masuk pentadbir. Pentadbirku Allah, pengurus kehidupanku adalah Allah. Subhanallah, semua Allah yang aturkan. Summastaqamu, dan mereka istiqamah. Apa maksud istiqamah? Macam Sayyidina Umar sebut tadi. Orang yang istiqamah adalah orang yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada khaufun. Allah berfirman, maka bagi orang yang istiqamah ini tidak ada ketakutan baginya, keresahan, kebimbangan, walahum yahzanun, dan mereka ini tidak ada kesedihan dalam hidupnya. Datang ujian tapi hati kuat. Subhanallah. Allah sambung lagi firman Allah ini, ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni syurga, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Subhanallah muslimin muslimat. Allah berfirman, siapa yang sebut Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, maksudnya dengan hati, dengan perbuatan, bukan hanya pada lidah. Bukan hanya pada lidah sebut apa? Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, tetapi dia buktikan dengan perbuatan. Perbuatannya dia hijrah, dia tutup aurat dengan baik-baik, dia jaga pergaulan. Subhanallah, dia jaga lidah daripada mengata perkataan buruk-buruk tentang orang. Dia menjaga pandangan mata dia, menjaga telinga dia. Subhanallah, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah kata fala khaufun alaihim, mereka ni tidak akan rasa takut. Hadapi cabaran ujian dunia ini, mereka tak rasa gentar. Mereka tak takut jatuh bankrupt. Mereka terus berusaha dalam berniaga. Mereka tak takut dikata orang bila mereka melaksanakan perintah Allah dan mencegah kemungkaran, ataupun mereka menyuruh kepada kebaikan. Muslimin muslimat mata Allah sekian. Dan yang paling utama kelebihan orang yang istiqamah, Allah berfirman, ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni syurga. Ashab, pemilik syurga ataupun sahabat, teman, mereka itu akan menjadi penghuni syurga, khalidina fiha, Allah takkid, Allah kuatkan lagi, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam syurga, jazaan, sebagai ganjaran, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah, saya jumpa ramai orang yang hijrah dan istiqamah dengan sangat luar biasa, dan kebanyakannya mereka yang hijrah lalu istiqamah adalah mereka yang memulakan hijrah itu dengan ujian demi ujian, tetapi mereka tetap teguh menghadapinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya juga jumpa ramai yang hijrah tapi tak istiqamah. Bila kita jumpa, kita rasa macam kita doa je lah dalam hati. Contoh, ada orang yang berhijrah, bila jumpa, subhanallah, pakai elok, subhanallah, dah tak menangis-nangis, kata Ustazah, Alhamdulillah. Okey, dia pun ceritalah bagaimana dia mula hijrah. Ustazah, saya mula hijrah sejak saya didiagnose sebagai kanser stage 3. Subhanallah, sekarang saya masih lagi survivor, saya masih lagi fighter, bukan survivor. Saya masih lagi on chemo. Lepas tu dia datang kuliah dengan pakai menutup aurat dengan sangat baik. Saya kata Alhamdulillah. Dia kata betul Ustazah, nikmat sangat. Kalau tak sebelum ni saya tak pakai tudung Ustazah, saya baru belajar pakai tudung. Kemudian begini-begini. Subhanallah Ustazah, hanya Allah tempat mengadu. Hanya Allah yang memahami perasaan orang-orang yang diuji kanser macam ni. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ustazah doakan saya ya, macam ni macam ni. Alhamdulillah. Kita pun menangis sama-sama, merasai pahit manis hijrah, kan, pahit manis ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata memang perit Ustazah ujian ni, tapi manis sangat bila hijrah. Hidup rasa tenang, tak rasa dunia ni rasa kosong, tak rasa apa-apa Ustazah. Maksudnya dia kata berbaloi dengan ujian ini, akhirnya saya kenal Allah. Berbaloi ujian ini, akhirnya saya dekat dengan Allah. Berbaloi ujian ini, akhirnya saya hadir majlis ilmu. Kalau tak, saya tak pernah pandang majlis ilmu. Berbaloi ujian ni Ustazah, akhirnya saya sampai ke masjid-masjid dan sebagainya. Saya kenal ramai alim ulama.
Saya kata, ya Allah, moga kita istiqamah ya. Lepas tu lama tak jumpa, takdir Allah jumpa. Tapi ketika ni pakaian dah berubah, tudung dah singkat, pakaian pun dah bergaya semula. Tudung singkat, bergaya tak ada masalah, fashion tak ada masalah. Lepas tu dengan wajah yang ceria, Ustazah, Alhamdulillah saya dah survivor. Doktor kata mungkin dah 2 tahun lagi baru check apa semua. Alhamdulillah semuanya dah disahkan baru-baru ni. Saya cancer dah tak ada apa semua. Ustazah doakan ya, insya-Allah saya terus survive sampai akhir hayat. Saya dalam hati, ya Allah, saya bersyukur dengan kesihatannya. Tetapi saya rasa macam, ya Allah, sayangnya ya Allah, mungkin jika dia masih lagi fighter, mungkin sekiranya dia masih kekal lagi dengan pakaian yang lebih indah daripada apa yang saya temui hari itu. Maksudnya begitulah kita ni muslimin-muslimat. Saat diuji tu kita rasa macam ia perik. Kita nak usaha macam-macam supaya terangkat ujian tu. Tetapi rupanya dengan diangkat ujian yang kita minta dengan Allah, datang ujian yang baru, iaitu datang musibah yang baru, iaitu musibah jauh dengan Allah. Musibah kita rasa tidak memerlukan Allah. Jadi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, saya cerita ni bukan sebab nak menilai-nilai manusia. Tetapi saya jumpa pengalaman saya, ada yang istiqamah, ada yang bila Allah angkat ujian, Allahu Akbar, bila Allah angkat ujian, kita boleh nampak, bukan nak menilai hati, tapi pada zahir. Zahir itu adalah cerminan hati muslimin muslimat. Kalau tutup aurat tapi berfashion, Alhamdulillah, cukup syarat, Alhamdulillah. Tetapi bila berfashion sehingga mendedahkan aurat, menampakkan bentuk badan, kan, sehingga kan bertabarruj, tabarruj yang haram, maka muslimin muslimat dimati Allah sekalian, itulah yang kita rasa macam bimbangnya jika Allah datangkan ujian yang lebih berat daripada ujian yang pertama. Sebab apa? Allah lihat kita dah ujian dah berat, tapi bila diangkat rupanya kembali lalai. Maka dibimbangi, Allah berikan ujian yang lebih berat sehingga kita rasa benar-benar tidak mampu untuk menghadapinya. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita kena berusaha untuk istiqamah, tidak ada pilihan. Sebab kita semua nak syurga Allah. Sebagaimana firman Allah yang kita bacakan ini, siapa yang istiqamah, maka Allah berikan kepadanya jannah, syurga Firdaus. Allah berikan jannah, syurga khalidina fiha, yang dia akan kekal selama-lamanya. Jadi kalau orang tanya apakah doa istiqamah, kan sebelum kita habis ni, dah dekat pukul 8 ni muslimin muslimat, doa untuk istiqamah ialah cari ya, ini adalah doa daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikatakan antara doa yang paling banyak, antara doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang membacanya. Jadi muslimin muslimat boleh tengok doa ini sehabis kuliah ni, kita akan terus keluarkan dalam bentuk poster, dan kita minta tim bukan tulis doa ni saja, kumpulkan mana-mana doa yang berkaitan dengan istiqamah. Jadi kita akan tutup dengan doa A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat boleh ikut saya ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ataupun kalau mufrad kita ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Okey, boleh ikut tak semua? Okey, sekali lagi saya ulang. Ya muqallibal qulub. Ikut ya semua-semua. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami. Tetapkanlah hati kami ya Allah, ala dinika, di atas agamamu, wa ala ta'atika, dan dalam mentaatimu ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Sabbit qulubana, tetapkanlah hati-hati kami, ala dinika, di atas jalan agamamu, di atas cara hidup agamamu, wa ala ta'atika, dan di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Doa yang kedua, ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat yang sahih, hadis yang sahih. Auzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat boleh ikut ya sama-sama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Allahumma ya Allah a'inna, bantulah kami, tolonglah kami ya Allah, ala zikrika, di atas mengingatimu, untuk mengingatimu, ala zikrika wa syukrika, dan dalam bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dalam memperindah dan memperelokkan amalku, ibadahku. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, doa yang kedua tu kita minta tolong dengan Allah. Minta tolong apa? Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatimu. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk memperindahkan ibadahku, untuk memperindah, memperelokkan akhlakku. Memang comel sangat muslimin muslimat. Ustaz, encik suami, sorry ya, memang indah dan comel sangat doa tu. Sebab apa? Kita ni tak mampu nak ingat Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Kita tak mampu nak ingat Allah melainkan dengan bantuan Allah. Perasan tak kita ni dalam kehidupan seharian kita lebih banyak ingat tentang diri kita, mungkin anak, mungkin bisnes. Fikiran kita ni memang berputar-putar bab urusan dunia. Sebab itu kita memang kena minta tolong dengan Allah untuk kita ingat dia. Contohlah kalau kita cakap dekat suami kan, bang, saya nak minta tolong satu dengan awak. Tolong apa? Tolong saya untuk ingat pada awak. Pelik bunyi tu. Saya nak buat macam mana? Awak kena mesej sejam sekali lah. Ingatkan saya, suruh ingat awak. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, kita sesama manusia tak perlu minta tolong manusia. Memang ingat je selalu. Pasal anak pun memang ingat je. Pasal duit lagi ingat. Kita perlu tak minta, bang, saya nak tolong awak, ingatkan saya tentang makan, saya takut terlupa makan. Tak adanya makan, memang tak terlupa. Ya, tolong ingatkan saya pasal emas saya, gelang saya ni, memang ingat. Tetapi untuk ingat Allah, kita memang kena minta tolong dengan Allah. Apabila Allah makbulkan doa kita untuk kita menjadi orang yang ingat dia, maka apa yang berlaku? Allah akan ringankan lidah kita untuk sentiasa zikrullah. Allah akan atur jadual hidup kita sehingga kita akan banyak baca Quran. Allah akan mudahkan urusan harian kita sehingga kita banyak solat. Allah berikan keringanan tubuh badan kita untuk melakukan ibadah. Sebab itu kena minta tolong dengan Allah. Ya Allah, Allahumma a'inna. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu, tolonglah kami ya Allah, ala zikrika, dalam mengingatimu ya Allah, dalam berzikir kepadamu ya Allah, wa ala syukrika, dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Kami lalai ya Allah menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Kami banyak meminta, tapi kami sangat kurang bersyukur. Kami meminta, tapi kami tidak memberi ya Allah. Ya Allah, kami tidak menghitung-hitung nikmat-Mu, tetapi yang kami hitung adalah ujian-Mu. Sebab itu kena minta pertolongan Allah untuk jadi di kalangan asyakirin, iaitu orang-orang yang bersyukur. Az-zakirin, ahli-ahli zikir ni. Wa ala husni ibadatika, ya Allah, bantulah kami dalam memperelok dan memperindahkan ibadah kami, dalam memperelok memperindahkan Ramadan kami ya Allah, dalam menghidupkan Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah saya kalau boleh memang nak tulis dekat whiteboard ni. Terima kasih yang hadir lebih kurang dalam 6.4K, tadi dalam 6.5K kedua-duanya. Terima kasih banyak, moga bermanfaat. Insya-Allah habis kuliah ni anda boleh tengok dekat page kan, kita memang selalu buat begitu. Kita akan tulis dekat page, carilah poster. Dan juga ni insya-Allah pada hari ini, pada petang ini tuan-puan boleh ikuti saya. Kita akan ceramah terbuka di sebagaimana kita sebut hari itu, antara bentuk dakwah yang kita nak buat bulan Ramadan yang terfikir Allah beri ilham masa kuliah dalam minggu lepas. Saya bagi tahu terus tim supaya aturkan, iaitu kita akan buat satu ceramah ringkas di Bazar Ramadan. Kerana apabila saya pergi hari itu kali pertama Bazar Ramadan, memang kita lihat ramainya penjual-penjual di Bazar Ramadan ni pakai ketat, dedah, aurat. Wanita-wanita penjual-penjual Bazar Ramadan ni kadang nampak bertukar dengan lelaki kan, sebab pakai seluarnya, baju t-shirtnya apa semua. Dan pengunjung Bazar Ramadan pun sama.
Jadi kita rasa macam Allahu Akbar, ini bulan apa ni? Macam terfikir-fikir, mereka ni tak perasan ke ni bulan Ramadan ni? Kan, tak takut ke dengan kemurkaan Allah yang Nabi sebut, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan namun tak dapat pengampunan Allah. Macam mana nak dapat pengampunan Allah kalau masih kekal dengan maksiat, masih kekal lagi dengan dedah aurat? Macam mana nak dapat pengampunan Allah? Kan, orang yang ciri-ciri orang yang dapat pengampunan Allah mesti wajib terlebih dahulu dia tinggalkan larangan Allah. Macam mana nak dapat pengampunan Allah? Lepas solat mohon ampun dengan Allah, ya Allah ampunilah aku. Kan, lepas solat doa nak syurga Allah, lepas solat doa takut neraka Allah. Cabut je telekong solat, nak keluar je pada rumah, pakai terus pakaian ahli maksiat. Orang yang berkekalan dalam maksiat ni namanya fasik. Bagaimana ya orang yang fasik berkekalan dengan dosa-dosa besar ini nak diampunkan Allah? Subhanallah, muslimin muslimat. Contohlah kalau anak-anak kita kan minta maaf dengan kita, Umi minta maaf. Di waktu yang sama dia buat lagi kesalahan yang kita marah tu. Lepas tu minta maaf. Kita akan cakap apa? Baik, tak payah minta maaf. Kamu masih lagi buat apa yang Umi marah. Apa yang Umi larang ni, Umi kamu buat je. Alah, minta maaf lah. Tapi buat lagi. Kita minta ampun dengan Allah, tapi buat lagi maksiat. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah kita terhubungi dan kita cuba bincang. Jadi kalaulah kita buat kuliah, mungkin ada orang yang tak datang kuliah kita. Jadi kita pergi ke bazar Ramadan, tempat berhimpunnya ramai manusia pada waktu petang Ramadan. Di sana nanti kita akan buat ceramah terbuka. Bukannya susun kursi ada orang duduk, tak. Tapi saya akan berpindah-pindah. Hari ini bermula dengan bazar Ramadan yang dekat dengan rumah saya, Paroi. Mungkin besok tengoklah bazar Ramadan mana pula dapat dalam 20 minit pun jadilah. InsyaAllah kita cuba ya, demi ummah. Bukan untuk kepentingan diri, nak glamour, nak apa. Dah glamour dah, bukan nak perasan ya. Tapi maksudnya bukan fikir pasal apa, fikir untuk kebaikan ummah. Boleh jadi dengan itulah asbab hidayah. Alhamdulillah, doakan ya muslimin muslimat. Jadi terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Jika tidak di dunia, Allah tak izinkan kita bertemu mata, insya-Allah kita berjumpa di syurga. Amin ya rabbal alamin. Pi Rambau ya Ustazah, insya-Allah. Kita pergi setiap bazar Ramadan. Tak boleh janji setiap, tapi kalau boleh saya nak pergi beberapa ni bazar Ramadan. Ada lagi masa kan? Alhamdulillah. Sekian, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa support. Nanti kita buat pengumuman dekat FB bazar Ramadan mana. Sebenarnya kita boleh bantu juga peniaga bazar Ramadan. Kan mungkin bila buat pengumuman ramai jugalah ada yang layan hadir sambil-sambil nak dengar tazkirah, nak bertemu mata. Jadi sambil-sambil tu sokonglah kan, sebab kebanyakannya 100% kot yang berniaga di bazar Ramadan ni ada di kalangan kita. Lepas tu kita buatlah, saya memang berimpian nak buka squad amar makruf nahi mungkar. Jadi mungkin masa tu kita edarkan. Jadi saya minta tim terus edarkan flyers berkenaan dengan etika pakaian muslimah, etika pakaian muslim lah. Lelaki pun haram ya pakai ketat. Bukan perempuan je haram pakai ketat. Bukan perempuan je berdosa pakai ketat. Lelaki pun berdosa pakai ketat sampai nampak bentuk badan yang kena tutup. Tak boleh juga. Kita tengok baju Melayu hari ni semua ketat juga lelaki. Seluar pun melekat. Aduh, malulah tengok. Seluar pun melekat. Kalau pakai tu, pakai kain sampin mungkin cover sikit lah. Tapi kalau tak pakai kain sampin dengan seluar ketat dan sebagainya, na'udzubillah muslimin muslimat, lelaki pun sama naik juga. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, jadi kita harap sangat insya-Allah program ini akan mendapat sambutan. Alhamdulillah. Sekian, kita jumpa lagi ya sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita update awal mana kita turun ya, insya-Allah.